hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun
berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Cahayanya tiada, lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa,
cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ buktinya iman, senjata setia. Namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia. Namun sinarnya pudar akibat noda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, doa ustazah agar kita semua dalam keadaan mendapat keampunan daripada Allah, sentiasa mendapat taufik dan hidayah ya daripada Allah Azza wa Jalla untuk seluruh perjalanan hidup kita ni, sampailah ya Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kuliah talaki kita akan masuk kepada subjek iaitu di mana kita akan mengulas ya, cuba melihat satu demi satu hadis-hadis sahih yang dikumpulkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, di mana kita mulai masuk ke dalam bab solat. Jadi sebelum masuk kepada bab solat tu, saya akan tarik sikit daripada bab taharah ya, dan kita akan masuk bab solat. Beberapa siri insya-Allah untuk bab solat ini yang kita akan diskusikan insya-Allah, dan pada hari ini ataupun malam ini adalah siri yang pertama ya untuk bab solat. Dan ini adalah bab yang teramat-amat penting sekali lah dalam hidup kita ya. Kita pun mengetahui bagaimana as-salah itu adalah imaduddin, adalah tiang agama. Dalam bab solat ini, saudara-saudari, tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, satu perkara kita boleh ambil renungan bersama. Kalaulah ini, kalau poster boleh buatlah nanti insya-Allah, kita akan buatlah poster tu. Boleh ya Mar ya? Kita buat poster biar ada blok A, ada blok B. Nanti akan nampak lebih jelas. Sekarang ni Ustaz cakap je dulu kan. Ada blok A, ada blok B. Contoh ya, blok A tu solat awal, lepas solat diikuti dengan baca doa.
Lepas tu blok A, solat awal, memperelokkan wuduk. Lepas ambil wuduk tu, solat sunat wuduk, ya. Lepas tu solat fardu, diperelokkan solat fardu, solat pada awal waktu, diikuti dengan apa? Dengan zikir, dengan baca doa. Ya, solatnya khusyuk, memahami makna dan sebagainya lah, ya. Baca Quran, diikuti dengan ibadah lagi selepas satu ibadah dengan satu ibadah. Ni blok A. Yang kedua apa dia? Blok B. Blok B apa dia? Solatnya akhir waktu. Wuduknya tergopoh-gapah. Lepas solat tak sempat nak baca doa. Ya, semuanya sibuk belaka. Ni blok B ni. Nanti tak apalah, nanti bila kita buat poster tu kita buat cantik-cantik lah. Ya. Apa yang saya nak sebut ya sahabat-sahabat semua, untuk kita merenung kita duduk kat blok mana. Selama ni yang berlaku dalam kehidupan kita ni blok A ke blok B? Ya, kalau kita tengok, alhamdulillah blok A ustazah, alhamdulillah, ya, belum masuk waktu solat dah terfikir dah, tak lama lagi nak solat asar ni, ya. Kemudian kita perbaharui wuduk, kalau dah ada wuduk, kalau tak ada wuduk ambil wuduk dengan sempurna, ya. Kemudian solat sunat qabliyah, kemudian solat, kemudian diikuti lepas solat tu pula dengan amal-amal soleh seterusnya. Kalau dah berada di blok A, alhamdulillah, alhamdulillah, datanglah nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi yang ustazah harap kita sama-sama sejujurnya menilai diri kita sendiri kalau kita berada pada blok yang B tadi. Asal solat akhir waktu, asal solat time nak ambil wuduk ada je masyaqqah, ada je kesusahan. Ya, susah nak buka tudung lah, ya, susah nak tanggal makeup lah, susah nak pergi ambil wuduk lah, ada je masyaqqah dia. Lepas tu pula asalkan nak solat je disebutkan dengan bermacam-macam urusan. Nanti dalam solat fikir tu, fikir ni. Ya, nanti habis solat je bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terlompat kita nak buat kerja lain. Kenapa? Urusan asyik tak selesai. Dan tak selesai ni selalu datang masa bila? Masa kita nak berikan masa kita kepada Allah. Masa kita nak solat. Jauh sekali lepas solat nak baca doa, jauh sekali lepas solat nak ikuti dengan amal-amal soleh yang lain, jauh sekali. Kalau inilah yang selalu berlaku pada hidup kita, sahabat-sahabat semua, di blok B ni, duduk renung apa sebenarnya yang telah kita buat dalam hidup kita. Apa sebenarnya jadi tujuan dalam hidup kita. Apa sebenarnya urusan yang tak selesai antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia. Cuba tengok balik sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Ya, sejauh mana benarnya niat kita kepada Allah. Tengok balik. Kenapa? Apabila kita itu berada pada keadaan blok B ini, tuan-puan sekalian, semacam satu isyarat Allah nak bagi tahu kat kita, ada benda yang tak kena pada kamu. Ada benda yang tak kena pada hati kamu. Ada benda yang tak kena pada tujuan hidup kamu. Ada benda yang tak kena pada cara pelaksanaan hidup kamu. Ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak selesai. Tengok balik semula. Kita ni jauh, tuan-puan. Perjalanan kita apa dia? Kita nak mencapai husnul khatimah. Tapi kalau solat akhir waktu, solat on off, banyak qada dan sebagainya, Allahu Akbar. Tengok balik. Lalu bila kita dah tengok apa agaknya solusi yang boleh kita jangkakan, sahabat-sahabat semua, ia memerlukan kita kepada apa? Taubatan nasuha, taubat nasuha, menyelesaikan urusan kita. Kalau ada tak selesai dengan manusia, hutang ke, barang ke, hak orang ke, yang kita telah khianati ke apa, selesaikanlah. Jangan malu untuk minta maaf, jangan malu untuk mengaku salah, selesaikanlah. Sebab apa? Sebab kita nak pindah kepada blok A ni. Jadi kita tu boleh dapat gambaran, tuan-puan, ya Allah, macam mana kalau aku berada di blok B tiba-tiba aku mati. Dia macam mana kalau aku berada dekat keadaan yang macam tadilah pada blok B yang saya sebut ni, tiba-tiba mati mengejut dan sebagainya, ya Allah ya Tuhan, ya. Tak tahulah, fikirlah sama-sama, tuan-puan. Ustazah sekadar mencetuskan ya untuk kita melihat bagaimana rezekinya solat di awal waktu, rezekinya nikmat menjaga solat ini rezeki yang sangat besar. Bandingkan dengan Allah bagi isyarat pada kita, time solat je akan ada masyaqqah yang banyak, ada je masalah, ya, masalah nak sembahyang awal waktu lah, solat nak ambil wuduk lah, ada je. Tengok balik, ni ada benda ni yang tak kena dengan kita. Mungkin itu salah satu isyarat ya untuk kita renungkan baik kebaikan kita bersama. Sahabat-sahabat semua, mari kita lihat pada bab yang ke-12 dalam kitab ini, kitab Taharah, ya, di mana anjuran tentang doa yang diucapkan sesudah wuduk.
anjuran tentang doa yang diucapkan sesudah wuduk. Daripada Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Masya-Allah. Tidaklah salah seorang daripada kalian berwuduk lalu dia memantapkan atau menyempurnakan wuduknya lalu membaca, "Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya," kecuali bagi yang membaca setelah mengambil wuduk dengan sempurna, tuan-puan, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang berjumlah 8 pintu Allah bukakan. Allahu Akbar. Dia masuk daripada pintu mana saja yang dia suka. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Kalau orang tu puasa, akan ada pintu namanya pintu Rayyan, ya, Babur Rayyan. Ini pintu yang dibukakan untuk orang-orang yang puasa. Ada pintu untuk orang-orang yang berjihad, ya, ada pintu untuk orang-orang yang bersedekah dan sebagainya, ya. Tapi subhanallah, ini tawaran daripada Allah yang disebut oleh Nabi SAW. Kamu menyempurnakan wuduk, sebab wuduk ni jalan kita untuk bagi apa? Nak bagi sah kita punya solat tu. Ya, kalau yang wajib tu takkan sah, ya, kerana sesuatu perkara, maka perkara tu pun jadi sesuatu yang wajib. Jadi ambil wuduk ni mesti, ya, ambil wuduk tu walaupun asal hukumnya adalah sunat, kan? Tapi bila kita nak solat mesti ada wuduk, maka ambil wuduk tu jadi wajib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang menyempurnakan wuduk, orang yang memantapkan wuduknya, dia tahu wuduk ini, ya, yang dia ambil wuduk ni kerana siapa? Kerana Allah. Perintah siapa? Perintah Allah. Nak ngadap siapa? Nak ngadap Allah. Lalu dia sempurnakan, dia mantapkan. Thumma yaqul, kemudian diikuti setelah wuduk itu dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dibukakan ke-8 pintu syurga untuknya dan dia boleh pilih pintu mana saja yang dia nak masuk. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin segelintir kita ataupun ustazah sendiri sebelum ni pandang benda tu, yalah, kita kata kita pandang berat, tapi bila kita tak buat, maknanya kita pandang ringan. Ya, kita kata, oh, kita rasa kita tahu, kita rasa benda ni memang penting, tapi bila tak amal, ia semacam perkara remeh dalam hidup kita. Jadi amalan kita tu, praktis kita tu adalah pembuktian kepada ilmu kita yang sebenar, pemahaman kita yang sebenar. Jadi kalau dah berlalu sebulan, setahun, kita jarang sangat, ya, mengikuti bacaan ini setelah kita menyempurnakan wuduk, ya, walaupun diberikan tawaran 8 pintu syurga dibuka, boleh masuk pintu yang mana, seolah-olah macam kita pandang sepi sahaja tawaran itu. Seolah-olah macam kita ni besar diri, tuan-puan sekalian, yang rasa boleh masuk syurga dengan mudah. Ya, sebab itu tawaran terbuka 8 pintu syurga pun tak rasa apa, tak rasa gairah pun untuk mendapatkannya, tak rasa teruja pun untuk buat. Maka sama-sama kita istighfar, astaghfirullahalazim. Diriwayatkan, yang tadi tu, hadis saya baca tadi tu diriwayatkan oleh Muslim. Dan pada hadis yang lain disebut fayuhsinul wudu', iaitu orang yang membaguskan wuduknya. Baik. Daripada At-Tirmizi meriwayatkannya seperti Abu Daud, dan dia menambah, ada lagi tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ada yang baca tu hanya sekadar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berhenti.
Tapi ada yang sambung lagi. Ya, maknanya yang sambung lagi tu pun ada nas dia. Yang sambung, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Jadi Masya Allah ya, kita tengok adabnya, halusnya, cantiknya, cermatnya seorang hamba ketika mana dia nak menuju kepada solat, dia nak menghadap jiwa raganya kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, dia ambil wuduk, dia jaga adab, ya, dia minta membersihkan jiwa, dia bertaubat kepada Allah. Maknanya hati tu dia cuba dihadapkan sedaya upayanya kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk dikurniakan hati yang bersih. Nanti barulah dia akan qiyam di hadapan Allah untuk salat. Ya, Allahu Akbar. Dalam keadaan sebelum itu langkah-langkahnya sudah menuju kepada apa? Kepada jalan taubat dan jalan pembersihan. Ya, jalan tazkiyah. Alhamdulillah. Jadi ini yang kita cuba nak praktiskan dalam hidup kita. Jangan pandang kecil satu perkara, tuan-puan. Sebab ketika mana satu perkara itu yang kita harapkan adalah Allah, kita buat kerana itu adalah suruhan daripada Allah, kesukaan daripada Allah dan Rasul, maka perkara yang kita buat itu akan menjadi perkara yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Kahf kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah wa man qara'a 10 ayati min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurrah wa man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba lahu fi raqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah." Maksudnya, barang siapa baca surah Al-Kahfi, maka ia adalah cahaya baginya sampai hari kiamat dari tempat berdirinya ke Mekah. Masya Allah. Hebatnya ya. Fadilat besarnya, fadilat baca surah Al-Kahfi. Cahaya daripada tempat berdiri sampai ke Mekah. Cahaya baginya sampai hari kiamat. Kalau dari segi tempoh, baginya itu sampai hari kiamat. Dari segi jarak, seolah-olah daripada tempatnya berdiri ke Mekah. Barang siapa yang membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal muncul, maka dia tidak akan memudaratkannya. Barang siapa berwuduk, lalu membaca Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas wuduk, dia baca macam tu. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Maka ditulis untuknya di lembaran, kemudian diletakkan di tempat yang rapat tertutup dan ia tidak dibuka sampai hari kiamat. Maknanya Allah akan tulis sesuatu untuk hamba dalam lembaran, tutup lembaran tersebut, tak tahu apa benda dalam tu, kita tak tahu, ya. Nanti dekat kiamat, nanti pada hari kiamat dibuka lembaran-lembaran. Selepas seorang hamba berwuduk, sempurnakan wuduk, baca subhanakallahumma wa bihamdik sampai akhir yang kita sebut tadi, Allah tuliskan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga untuk hamba tersebut. Masya Allah. Dan diriwayatkan oleh An-Nasai dan di akhirnya mengatakan khutima 'alaiha bi khatamin fawudi'at tahta al-'arsh falam tuksar ila yaumil qiyamah. Ia ditutup atasnya, di dalam lembaran tadi, ditutup atasnya dengan penutup yang rapat, lalu diletakkan di bawah arasy dan tidak dibuka sampailah kepada hari kiamat. Masya Allah, tuan-puan sekalian, ni kita nak mencari amalan, nak mencari macam-macam lah doa yang Allah redai untuk kita, amalan-amalan soleh. Maka inilah sebahagian daripada amalan yang boleh kita beramal dengan istiqamah. Dan kita jangan lupa bahawa semua ini adalah dalam proses perjalanan kita tadi untuk apa? Untuk menunaikan solat. Kita perbaharui wuduk, kita baca doa-doa yang dianjurkan tadi, kita bertaubat kepada Allah. Tengok dalam dua-dua lafaz yang saya sebut daripada awal tadi, ada Allahumma ja'alni minat tawabin. Kalau yang kedua tadi pula apa dia? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah sifat
seorang hamba ketika mana nak menunaikan solat, dia datang dalam keadaan berusaha membersihkan dirinya daripada dosa, bertaubat dengan Allah daripada dosa. Jadi insya-Allah orang-orang seperti ini yang menghadap Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah menerima solat kita. Jangan lupa solat itu adalah doa. Kita dah pernah belajar dalam kitab hikam sebelum ni bagaimana orang yang benar-benar berdoa ni, dia mesti ada satu syarat lain, iaitu dia menyiapkan hatinya untuk apa? Dibersihkan dengan jalan taubat dan istighfar. Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat pada bab yang ke-13, anjuran solat 2 rakaat setelah wuduk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'alayka baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhura fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Wahai Bilal, Nabi tegur Bilal, Nabi SAW menegur Bilal. Wahai Bilal, katakan kepadaku tentang amalan yang paling diharapkan pahalanya yang kamu lakukan dalam Islam. Katakan kepadaku tentang satu amalan yang kamu paling harapkan pahalanya ketika kamu dalam Islam, kerana aku mendengar suara kedua sandalmu, selipar ke kasut ke, di depanku di syurga. Masya Allah, Nabi dengar tu kat depan Nabi dalam syurga, tapak kakinya Bilal bin Rabah yang beralas. Bilal menjawab, aku tidak melakukan amal yang paling bisa untuk diharapkan pahalanya menurutku daripada amal soleh yang mana tidaklah aku benar-benar mengharapkan betul ni daripada Allah, ialah ketika mana aku bersuci pada satu waktu daripada waktu malam, ataupun aku bersuci, yang ini berwuduk, pada satu waktu daripada waktu malam ataupun siang, melainkan pasti aku akan solat bersama dengan amalan bersuci itu selama ditakdirkan bagiku untuk aku boleh bersolat. Masya Allah. Punyalah jiwa Bilal bin Rabah nak membersihkan diri di hadapan Allah, nak minta Allah ampunkan dosa, nak betul-betul menunjukkan kesungguhan untuk menyucikan diri. Jadi bila Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal dah ambil wuduk, tuan-puan sekalian, akan diikuti dengan solat sunat wuduk dalam keadaan berharap sangat agar Allah menerima amalan, mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda, dan harapan Sayyidina Bilal agar dapat terus melakukan istiqamah selama mana masih mampu untuk melakukan solat tersebut. Jadi adanya istiqamah di sana, adanya harapan yang tulus ikhlas kepada Allah di sana. Masya Allah, ini menjadikan amalan tersebut sangat besar makna dan nilainya di sisi Allah, sehingga kan Nabi telah diperdengarkan tentang tapak kaki Bilal bin Rabah di hadapan Nabi ketika mana dalam syurga. Jadi itu kita ambil pengajaran. Kadang-kadang mungkin tak jadi amalan sangat, mungkin pada sebagian orang lain jadi amalan. Ada sahabat-sahabat tu dia jadikan amalan bila bangun malam. Bila bangun malam ni tuan-puan sekalian, kita ambil wuduk kan, bersihkan diri, kemudian kita ikuti dengan solat sunat yang ringan. Jangan terus berat, kita ikuti dengan solat sunat yang ringan. Jadi boleh saja kita buat solat sunat wuduk terlebih dahulu, kemudian baru kita ikuti dengan solat sunat tahajud. Wallahu a'lam. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu' wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alayhima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang berwuduk, lalu dia membaguskan wuduknya dan dia solat 2 rakaat, dia menghadap dengan hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu, melainkan wajib untuknya syurga. Ini persediaan nak solat ni tuan-puan sekalian. Daripada awal nak ambil wuduk tu, tengoklah macam mana. Baguskan wuduk kerana Allah, kemudian solat 2 rakaat, kemudian hati dan wajah. Pada solat yang 2 rakaat, solat wuduk tu pun telah dihadapkan benar-benar kepada Allah. Apa yang Allah akan bagi? Tidak lain dan tidak bukan
jaminan syurga kepada orang-orang seperti ini, ya. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya, kemudian solat 2 rakaat di mana dia tidak lalai di dalamnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Tuan-puan sekalian, ambil wuduk betul-betul, ya, hadapkan jiwa kepada Allah, kemudian solat sunat wuduk 2 rakaat dan tidak lalai solat tersebut, maknanya dah siap dah menghadapkan hati dan wajah kepada Allah, maka dosa-dosa terdahulu diampuni. Masya Allah. Sebab tu tuan-puan sekalian, ya, kadang-kadang kita kena ingat, ini saya teringat yang Nabi sebutkan dalam khutbah Nabi, syaitan ada masanya kecewa untuk menyesatkan kamu pada perkara yang besar-besar, tapi ingat, syaitan boleh menggelincirkan kamu pada perkara yang kamu anggap kecil. Ya, kita mungkin fikir yang besar-besar ni apa dia? Macam-macam lah yang besar, mencuri, merompak, makan rasuah, apa segala macam. Ya, tapi ingat, bila syaitan cari jalan untuk menyesatkan, menggelincirkan kita, boleh kacau kita kat mana? Taharah lagi. Bukan kita tak tahu hadis yang menggambarkan, ya, macam mana Nabi kata orang-orang yang diazab di kubur, antara lain kenapa? Sebab tidak memperbaiki, tidak betul-betul dalam taharah dia, dalam istinja dia. Jadi tuan-puan sekalian, sama juga dengan ni, ya, sama juga dalam bab wuduk ni. Syaitan gelincirkan kita, jadikan kita sangat payah, sentiasa berdepan dengan masyaqqah, kesusahan bila buat wuduk. Macam yang saya cakap tadilah, susah nak buka tudung lah, ya, susah nak, banyak je lah susah dia. Susah nak tanggalkan makeup lah, susah nak pakai telekung lah, susah tak bawa sejadah lah kononnya, susah macam-macam yang susah, ya, yang menyebabkan sebenarnya hujung jatuhnya satu je, tak nak ambil wuduk. Tak nak ambil wuduk ni lagilah teruk. Sedangkan benda yang kita baca ni tuan-puan sekalian, bukan saja orang tu mengambil wuduk, bahkan menyempurnakan wuduknya, bahkan membaguskan wuduknya, bahkan menyiapkan hatinya sebagai persiapan untuk menghadap Allah dalam solat, masa wuduk lagi. Jadi Masya Allah, ya, dia punya signifikan wuduk dalam kehidupan kita ni bukan sedikit. Jadi jangan sampai ada benda yang menghalang kita, sengaja-sengajalah, kecuali keuzuran yang memang tak dapat dielakkan, kan, ya. Tapi kalau hanya kerana malaslah nak ambil wuduk, makan masa lah, lambat lah, kan, nak itulah, nak inilah, ya, banyak kerongsang lah apa. Masya Allah tuan-puan, sungguh kita telah cuba digelincirkan oleh syaitan pada perkara-perkara yang kita nampak kecil dan remeh, padahal benda tu impact dia terlampau besar. Soalnya bawa kepada apa? Pintu syurga, bawa kepada syurga belaka. Tengok hadis-hadis yang saya baca ni, tawaran-tawarannya syurga. Pintu syurga buka 8, pintu syurga buka masuklah mana satu, Allah ampunkan dosa-dosa semuanya. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi mari kita berniat nak istiqamah untuk jaga wuduk, ya, kita cuba mohon kepada Allah dan ikhtiar supaya kita kecilkan kesukaran-kesukaran yang kadang-kadang datang dengan sebab-sebab kita juga, kan, ya, kita yang tak jaga secara proper pemakaian dan sebagainya, jadi susah nak ambil wuduk, ya, khususnya untuk orang perempuan juga. Jadi cuba cari jalan supaya tak banyak alasan. Kenapa? Masya Allah, siap sedianya orang yang nak solat tu, dia berwuduk dengan baik, kemudian diikuti dengan solat sunat wuduk dalam keadaan telah menghadapkan jiwa dan hatinya, ya, wajah dan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada Humran, iaitu bekas hamba kepada Uthman bin Affan, ya, dia kata apa? Annahu ra'a Uthman bin Affan radhiyallahu an da'a biwudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ih فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
bahawa dia, iaitu bekas hamba pada Uthman bin Affan, telah melihat Uthman bin Affan meminta air. Lalu dia menuangkan air bejana ke kedua tangannya. Lalu dia membasuh keduanya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanan dalam air. Kemudian dia berkumur. Kemudian dia menyedut air dengan hidung dan mengeluarkannya kembali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangan sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, aku melihat Nabi SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian beliau berkata, barang siapa berwuduk seperti wudukku ini, aku melihat Nabi SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian baginda telah bersabda, barang siapa berwuduk seperti wudukku ini, kemudian solat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya, maksudnya khusyuk dalam solat wuduk 2 rakaat tadi, maka dosanya telah diampunkan. Masya Allah, sahabat-sahabat semua, ya, kita pun nak cari jalan supaya solat kita khusyuk. Apa kata kita cuba amalkan, ya, amalan mengambil wuduk dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, makna basuh tangan, ya, sedut air masuk ke dalam hidung, kan, ya, kita buat walaupun kita kata tu benda-benda yang sunat, tapi kita buat. Kenapa? Sebab Nabi cakap, siapa ikut macam aku buat ni, kemudian diikuti dengan solat 2 rakaat, solat wuduk dengan khusyuk, maka dosanya akan diampunkan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'a yashukku sahal yuhsinu fihinna adh-dhikra wal khushu'a thumma astaghfara Allah ghafara lah. Barang siapa berwuduk, lalu dia membaguskan wuduknya, kemudian dia berdiri, lalu melakukan solat 2 ataupun 4 rakaat, lalu dia membaguskan zikirnya dan khusyuknya dalam rakaat-rakaat tersebut, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampunkannya. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ya, ini amalan-amalan yang tak boleh dipandang kecil ataupun remeh. Mari kita cuba, ya, bersemangat untuk melakukannya. Ini memang satu tumpuan jiwa raga kita betul-betul lah untuk memperbaiki diri, ya, sampai daripada perkara itu semua, walaupun kita pandang macam kecil, tapi tak kecil kan lepas kita baca hadis-hadis ni, kan, ya, terlalu besar fadilat dia, ya, apa yang Allah nak bagi kat kita, jadi jangan kita tinggalkan. Jadi Ustazah akhiri tuan-puan sekalian dengan mengajak kita semua, ya, cubalah beramal betul dengan satu doa ini. Sebab pada doa ni, ya, ada ketenangan dan kebahagiaan. Sebab pada doa ni, ini rasa yang Ustazah rasalah bila beramal dengan doa ni. Doa ni memang memahami betul lah kehendak kita, ya, psikologi kita sebagai manusia. Sebagai manusia ni, kita ni tak nak kurang, nak lebih, nak tambah, ya, tak nak hilang. Jadi tengok doa ni. Doa ni dibaca oleh Nabi SAW selalunya selepas turunnya wahyu. Ya, lepas turun wahyu, biasa Nabi akan baca doa ni. Apa doanya? Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardi anna wardina. Apa maksud dia? Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambah lagi, ya Allah, untuk kami, jangan kurangkan. Sebab tu kalau kadang-kadang lepas baca buku ke, kan, ya, ataupun kita dapat ilmu, kita dengar, kan, kadang-kadang sendiri tuan-puan datang doa, Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambah lagi, ya Allah, jangan kurangkan. Kita mungkin pada waktu itu kita maksudkan ilmu. Ya Allah, tambah lagi ilmu, ya Allah, jangan kurangkan. Tambah lagi iman, ya Allah, jangan kurangkan. Tambah lagi keyakinan, ya Allah, jangan kurangkan. Tambah lagi petunjuk taufik hidayah, ya Allah, jangan kurangkan. Sedap tuan-puan baca doa ni. Tengok orang lain senang, tengok orang lain dapat macam-macam nikmat. Tak adalah kita rasa apa-apa. Sebab apa? Tak ada rasa cemburu ke apa. Sebab apa? Kita ada doa kita. Doa kita apa? Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambah kami, ya Allah, ya, jangan kurangkan kami. Beri kami lagi, ya Allah, jangan haramkan, jangan halang kami. Ya Allah, muliakan kami, jangan hinakan kami. Ya Allah, beri kepada kami, jangan tahan daripada kami. Ya, jangan halang sesuatu sampai kepada kami yang baik-baik. Dahulukanlah kami, ya Allah. Janganlah pihak lain ke atas kami, dan redailah kami dan jadikanlah kami reda dan berpuas hati sangat dengan Engkau, ya Allah.
Jadi doa tu ya tuan-puan sekalian yang boleh baca bila-bila ya. Nabi tunjukkan, Nabi baca lepas Nabi dapat wahyu. Kemudian Nabi ikuti dengan kalau kita tengok pada hadis yang lengkap lah ya, Nabi ikuti lepas Nabi baca doa ni dengan membaca 10 ayat daripada surah Al-Mu'minun. Kerana 10 ayat daripada surah Al-Mu'minun ni menyatakan tentang 7 ciri, 7 kalau tak silap Ustazah, 7 ciri orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Jadi kemuncak yang kita nak ni sampai dapat masuk syurga Firdaus, sampai dapat melihat wajah Allah. Jadi orang yang Allah nak wariskan syurga Firdaus ni dah ada dah. Tak rahsia lagi dah tuan-puan, tak rahsia dah. Ciri itu dah ada dalam apa? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Ada dah ciri dia. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nak dapat solat yang khusyuk tu tuan-puan, tengok macam mana adab daripada nak ambil wuduk lagi. Ada solat sunat wuduk pula selepas tu, sebelum solat fardu tu, sebelum solat sunat qabliyah tu. Nak tunjuk macam mana ini manusia berjaya, ini manusia akan mewarisi syurga Firdaus. Hum fiha khalidun, kekal dalam tu. Pada 10 ayat surah Al-Mu'minun tu 2 kali sebut tentang solat. Solat khusyuk sekali, kemudian beritahu tentang yang sentiasa memelihara solat. Jadi Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan ya sedikit sebanyak yang kita kongsikan ini dapat mengubah kita menjadi yang lebih baik, ya, dapat menjadi jalan keampunan juga untuk kita semua. Sama-sama kita saling doa mendoakan agar kebaikan ini ya kita jadi jalan kebaikan kepada yang lain, kita menjadi orang yang baik-baik dan dapat membawa pengaruh yang baik kepada sekeliling ataupun persekitaran kita insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih atas perhatian ya, kesudian tuan-puan untuk mendengar perkongsian ustazah pada malam ini. Terima kasih kepada Fatih Tim yang memudahcarakan ya pertemuan kita dalam kuliah talaqi berkitab bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. Segala yang baik daripada Allah, yang kurang itu adabnya dinisbahkan kepada diri ustazah sendiri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, goda rayu, tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, goda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. La ilaha illallah.
semayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya